Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan Negara Biola Simpai Channel. Pada pagi ni kita nak buat sedikit perkongsian lah berkenaan review perkembangan selepas 2 minggu. Yang sebelum ni saya ada kongsikan video berkenaan rawatan lah untuk pokok yang ada simptom-simptom kulat lah, pupuk akar ataupun kulat akar putih. Jadi saya ada menggunakan lah racun kulat Perawi Aktif Hexaconazole, foliar di booster daripada Pak Su, dengan racun serangga anai-anai. Kita gabungkan ketiga-tiga bahan ni, kita buat siraman di pangkal untuk kawalan penyakit repuk akar dan kulat akar putih lah. So sebelum tu saya mohon bantuan rakan-rakan untuk membantu saya memperkembangkan channel saya lagi dengan menekan button subscribe dan tombol notifikasi untuk mengikuti lah segala info-info ataupun aktiviti-aktiviti yang menarik, khususnya berkenaan tanaman durian Belanda dan hal-hal berkaitan pertanian. Saya juga berharap rakan-rakan berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang dan dipermudahkan segala urusan. Okey, ni pokok durian Belanda Baka Ecuador. Sebelum ni dia ada serangan simptom-simptom repuk akar lah. Jadi selepas saya buat siraman 3 bahan tersebut di pangkal, alhamdulillah pucuk kembali lah, berpucuk dan daun semakin menghijau lah. Kalau tengok pucuk pun dah semakin banyak lah. Ada beberapa pokok yang saya dapat simptom-simptom penyakit repuk akar lah. Ni kalau rakan-rakan tengok, ini semua kerja kepiting nyamuk lah. Kepiting nyamuk ni dia akan hisap cairan setiap ujung pucuk lah. Jadi bila pokok ni lepas saya buat rawatan, dia dah kembali pulih, keluar pucuk, sepatutnya kita kena terus masuk racun serangga lah. Untuk kawalan kepiting nyamuk ni kita boleh pakai bahan aktif cypermethrin. Selalunya macam 505 ataupun bahan aktif yang dominan lah, cypermethrin. 505 tu dia ada campuran 2 bahan aktif lah, cypermethrin dan chlorpyrifos. Jadi kalau kita lambat masuk, memang inilah jadinya. Kepiting nyamuk dia akan attack semua pucuk-pucuk baru yang keluar. Jadi dia akan membantutkan lah pertumbuhan tunas-tunas baru. So kalau ikutkan pokok ni, saya dah kena masuk racun serangga lah. Sebab dia selepas saya buat rawatan racun kulat tu, dia dah kembali pulih, pucuk dah keluar dan daun pun semakin menghijau lah. Okey, jom kita tengok pokok seterusnya yang saya buat rawatan. Okey rakan-rakan, ni pun pokok durian Belanda Baka Ecuador. Kalau rakan-rakan tengok, dia punya daun dia flat ni lah, dia tak macam Brazil. Brazil je macam sampan daun ni, melengkung. Tapi ni saya tengok ada perubahan juga lah. Ada keluar juga pucuk-pucuk baru. Sebelum ni memang pucuk memang tak keluar lah, dan daun kuning. Jadi saya tengok ada perkembangan sikit lah hasil penggunaan rawatan 3 bahan tersebut. Daun pun saya tengok dah semakin menghijau lah. Okey rakan-rakan, ni saya di kawasan plot ni, plot pokok durian Belanda Baka Ecuador lah. Ni kalau rakan-rakan tengok, sebelum ni pokok ni berhenti berpucuk, daun pun kuning. Setelah saya buat rawatan, alhamdulillah daun pun dah semakin menghijau. Ni fizikal daun untuk pokok durian Belanda Baka Ecuador lah.
Bila dah berpucuk semula, memang serangan kepiting nyamuk memang kuat lah. Ni saya tengok alhamdulillah dia dah kembali berpucuk dan daun semakin menghijau lah. Ni antara serangan kepiting nyamuk. Dia akan attack semua pucuk lah. Kalau ikutkan memang selepas buat rawatan ni, kalau kita dah tengok pokok dah okey berpucuk, kita terus kena cepat-cepat lah masuk racun serangga. Bahan aktif dia cypermethrin untuk kawalan kepiting nyamuk. Alhamdulillah sebelum ni pokok ni daun kuning, sekarang dah okey dah. Okey rakan-rakan, ni pun salah satu pokok plot dia melanda baka Ecuador. Jadi sebelum ni memang saya tengok dia stop berpucuk dan daun kuning, dan sekarang alhamdulillah dia dah nampak progress sikit lah. Daun pun dah semakin menghijau. Sebab pokok baka dia melanda Ecuador ni, saya tak pasti kawasan ni sesuai atau tidak, tapi saya cubalah untuk sampai keluar hasil. Pokok ni saya tengok paling menunjukkan keberkesanan lah rawatan yang saya buat tu. Sebab sebelum ni pokok ni memang kata kecil, batangnya kecil, dan tunas-tunas baru memang tak keluar. Jadi selepas rawatan tu alhamdulillah memang banyak pucuk-pucuk yang keluar. Saya rasa mungkin di dalam D-booster Potsu tu mempunyai bahan-bahan yang kata memang untuk merawat pokok lah, yang ada kata penyakit. Tambah-tambah dalam kandungan tu saya dapat tahu ada amino acid. Jadi mungkin tu membantulah untuk memulihkan semula pokok ni. Kalau ikut sebelum ni memang pokok ni tak ada tunas langsung, dia kecil je. Jadi saya tengok ada perkembangan yang positif lah. Pucuk pun banyak keluar lah. Okey rakan-rakan, ni juga pokok dia melanda baka Ecuador. Ni kalau rakan-rakan tengok daunnya flat ya. Ni juga yang pokok hasil selepas rawatan lah. Saya gunakan 3 bahan tu. Alhamdulillah dia dah kembali bertunas dan berpucuk lah. Kalau rakan tengok, ni contoh fizikal daun lah untuk pokok dia melanda baka Ecuador. Daun dia flat saja, dia tak macam Brazil. Daun dia macam Brazil, dia macam sampan sikit daun dia, dia melengkung. Yang baka Ecuador ni dia flat je, dan daun dia tak kasar macam Brazil urat dia. Alhamdulillah pucuk pun dah semakin banyak keluar lah selepas rawatan. Ni pun plot pokok dia melanda baka Ecuador. Sebelum ni daun dia kecil je yang kuning,
Sekarang saya nampak ada perkembangan positif lah juga. Daun dah semakin hijau dan pucuk pun banyak keluar lah. Tunas-tunas baru pun dah start keluar semula. Okey rakan-rakan, ni pun plot pokok demanda bakar Ecuador. Saya tengok pokok ni pun ada perkembangan yang positif lah dari segi pertumbuhan tunas-tunas baru. Tapi bila dah keluar tunas baru ya, terus diserang keping nyamuk lah. Dia akan attack semua pucuk-pucuk baru. Okey rakan-rakan, ni contoh fizikal daun pokok demanda bakar Ecuador lah. Daun dia flat saja, dia tak melengkung macam sampan lah. Jadi urat dia pun tak kasar macam Brazil. Dia kalau kita tengok sekali imbas macam daun getah lah. Ada flat saja. Kalau Brazil, kalau fizikal daun Brazil dia berbentuk seperti sampan lah, dia melengkung. Yang ni dia memang kata daunnya flat saja. Dia tak melengkung lah. Kita tengoklah macam mana fizikal buah nanti bila dah ada hasil untuk bakar, untuk pokok demanda bakar Ecuador ni. Okey rakan-rakan, ni pokok yang terakhir lah saya buat rawatan. Jadi ni pokok demanda bakar Brazil. Kalau rakan tengok, Brazil daunnya melengkung yang seperti saya beritahu tadi, macam sampan lah. Dia melengkung. Ni kalau rakan tengok pokok ni dah sengit. Dia kena angin sebelum ni, musim angin. Tapi still mengeluarkan pucuk lah. Daunnya pun memang besar-besar lah. Ni antara kelebihan pokok demanda bakar Brazil. Dia perkembangan dia sangat laju, dan kalau dia sihat memang sentiasa berpucuk lah. Ni dah kena serangan keping nyamuk dekat ni. Ni daun ni sangat besar lah. Walaupun pokok ni sebelum ni saya ingat dia tak boleh nak survive lah, sebab dah memang kata sengit lah, sengit habis lah. Memang sengit lah. Tapi masih mengeluarkan tunas-tunas dan pucuk lah. Okey rakan-rakan, saya rasa sampai situ saja perkongsian saya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.